Bismillahirrahmanirrahim. Jauhlah bezanya yang berdalil dengan Allah dari yang berdalil atasnya. Kata Syekh, syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafan haqqa li ahlihi wa athbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Maksudnya, jauhlah perbezaan antara yang mengambil dalil dengannya dengan yang mengambil dalil atasnya. Yang mengambil dalil dengannya itu telah mengenali hak bagi ahlinya dan mensabitkan perkara itu pada wujud asalnya. Alhamdulillah tuan-tuan, pelajaran yang lepas kita bincang sangat mudah matan yang lepas, iaitu zahir ini menunjukkan hati. Kalau dalam hatinya ada makrifah, nature seseorang itu akan ada akhlak yang baik, amal yang soleh. Boleh nampak gitu. Hari ini Tok Guru kita bawa terus kepada nak ceritakan bagaimana dalam hati itu dapat sampai kepada Allah, dapat mengenal Allah. Syattana baina, dia kata jauhlah bezanya. Dia ada dua. Satu, orang yang berdalil dengan alam. Semua orang, hampir semua orang. Yang satu tidak berdalil dengan alam. Dia terus saja kenal Allah. Ini dah ada martabat wali dah. Dia kenal Allah dengan Allah. Tetapi kebanyakan kita ni kena berdalil dengan akal. Sebab akal penting. Sebab tu kalau kita ngaji usuluddin, kena ngaji hukum akal dulu. Di sini dia bahas mengambil dalil dengannya dan mengambil dalil atasnya. Yastadilu bihi, mengadalil dengannya. Jadi terus kepada Allah. Yastadilu alaihi, mengambil dalil atasnya. Atasnya apa? Melihat alam. Melihat alam, kita terasa ada Allah. Ini kalau kembali kepada asas kita, pelajaran kita kena gitu. Sebab tentang adanya Allah, kita bincang, ada alam, wajib ada Allah. Ada kursi meja, ada tukang buat. Ada tukang kayu. Ada bangunan surau kita ni, ada tukang yang buatnya. Ada kereta, ada kilangnya. Ada kain baju yang kita pakai, ada kilang kain. Ada kasut selipar yang kita pakai, ada kilang kasut. Jadi kesimpulannya, wajib. Ada langit, ada bumi, wajib ada Allah. Situ. Situ nak tujunya. Kasut, selipar, kereta, rumah, kursi ni jalan akal nak jadi. Faham tak? Jadi itu ilmu di akal. Dalil dengan akal. Yang kita lihat kereta, yang kita naik kereta, kilang kereta tak nampak pun. Nampak tu tak? Kebetulan lah, kalau orang naik Proton pergi kat Seksyen 27 kat Shah Alam tu jumpa lah.
Kilang tempat pasang je tu, bukan seluruh patuan situ dah. Pasang body itu. Tetapi kita cukup yakin. Wajib ada tukang kayu. Ini ada kerusi meja. Wajib ada tukang yang boleh buat bangunan. Wajib ada kilang kereta, tu ada kereta. Wajib ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita berdalil dengan langit dan bumi, kita dapat sampai kepada Allah. Nampak tuan-tuan ya? Gitu. Jadi kita berdepan dengan dua golongan bincang malam ni. Itu orang yang salik. Ini orang kita lah. Kita ni dibawa akal kita supaya mengenal Allah begitu. Sebab tu wajib ngaji. Sebab 20 tu terkenal betul-betul Allah tu ada. Tak boleh. Ini ada pula menuduh sifat 20 ni bukan daripada ajaran Islam. Parok gitu. Tok Guru juga cakap gitu. Itu yang pening umat ni. Dan tu nak kenal Allah lagu mana? Tidak pakai akal. Ambil Quran, tafsir lah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Mana nak syarah? Boleh nak hurai gitu. Bila nak huraikan, bila Quran khabar Allah menjadikan langit dan bumi, itu ayat Quran. Nak tafsir? Nak tafsir kan ambil contoh. Kerusi meja ada tukang buat, bangunan ada tukang buat, kereta ada kilang, kain baju ada kilang kain. Inilah kiasan huraian kepada ayat itu tadi. Huraian kepada ayat itu. Jadi kita celak-celak mata nengok langit, nengok bumi, nengok gunung ganang, nengok diri kita ni ada, wajib ada Allah yang menjadikan. Tu datang. Kemas situ tuan-tuan. Ini orang yang mengambil dalil atasnya dengan makhluk. Kita ni mengambil dalil adanya Allah Ta'ala, namanya makhluk. Makhluk yang kena jadi. Allah tu apa? Allah tu Khalik, pencipta. Allah Khalik, pencipta. Fa'ilun, yang membuatnya. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita sampai kepada Allah tu. Sampai. Di sini kalau kita tengok sini, dia bahas, cuma dia bahas tu hak atas. Ya Ustaz ambil bawah sikit. Ambil kitab kita bahas hak atas. Ini namanya salik, orang yang berjalan kepada Allah. Perjalanan memulai dengan hukum akal. Memulai dengan kerusi meja. Itu berjalanlah akal dia. Wajib ada yang tukang kayu. Kereta, wajib ada kilang. Itu perjalanan salik kita. Akhirnya, ada langit, ada bumi, ada Allah. Itu sudah. Sampai ke Allah. Baik. Mereka yang mengambil salih. Ini orang ini sebenarnya sebelum dia sampai ke Tuhan tadi, dia terhijab. Terhijab kepada Allah. Apa tak terhijabnya? Jumpa kerusi, jumpa meja, Allah tak jumpa lagi. Dah. Jumpa kereta, kilang kereta, Allah tak jumpa lagi. Terhijab dah, hijab. Lepas tu jumpa gunung ganang. Apa gunung ganangnya? Allah tak jumpa lagi. Tapi bila dah buat kesimpulan adanya sesuatu wajib ada yang menjadikan, baru sampai kepada Allah. Jadi tu kita sebut orang yang begini masih terhijab kepada Allah. Gitu. Baik, cukup untuk itu. Itu namanya salik. Mana kita berjalan dengan akal kita. Tapi ujungnya tujuan tu sampai kepada Allah. Tetapi kata dia di antara orang yang mengambil dengan dia atas segala makhluk kainat, iaitu mereka yang sampai kepadanya dengan cara majzub. Apa majzub ni? Majzub ni artinya kalimah jazbah. Majzub ni orang. Jazbah tu sifat dia. Sifat dia macam mana? Dia ni diambil oleh Allah Ta'ala hati. Kadang-kadang dia ni tak ngaji. Kadang-kadang dia tak belajar berbuya sangat dah. Sedikit-sedikit asas saja.
Tapi Allah buka hati. Hati dia buka macam mana? Kata dia, maka segala makhluk itu terhijab daripada mereka itu. Apa maknanya? Dia tak nampak makhluk. Payah nak abang ni. Payah nak cakap ni. Cuma Ustaz nak mendekatkan faham tuan-tuan, Ustaz nak tanya satu soalan. Kita ada bincang tadi. Ada alam ni, ada Allah. Ustaz nak tanya dah. Kalau alam ni tak ada, Allah macam mana? Mana Allah? Kalau alam tak ada, Allah macam mana? Macam mana Allah kalau alam ni tak ada? Edi macam mana? Yakin Allah ada? Orang lain? Ada? Yakin ke agak-agak je? Yakin betul? Mat? Yakin betul? Maknanya kalau alam tak ada, kita boleh fikir. Ini kehebatan roh kita. Kehebatan akal kita. Allah kurnia akal ni. Sebab tu akal ni, bila tanya, yas'alu naka anir ruh. Tanya tentang roh. Ar-ruh amri rabbi. Roh urusanku. Apa makna urusanku? Roh kenal Allah. Nampak? Roh ni kenal Allah. Sebab tu mati-mati di khabar. Tadi kita khabar gini, ada kerusi meja, ada tukang buat. Ada ni, ada langit bumi, ada Allah. Tak apalah tu. Ini bumi tak ada. Langit tak ada benda, kita pun tak ada. Tapi kita boleh yakin Allah tetap ada. Jadi saya nak ngabar ke orang majzub ni, dia duduk di dimensi tu, akal dia, hati dia duduk belum ada alam. Allah dah ada. Allah dah ada. Ini kedudukan. Faham tak? Mana orang ni dia duduk di dimensi, tapi nak kabur dimensi payah juga sebab kita pun tak ada tu. Kita sendiri pun tak ada tu. Tapi kita yakin Allah tu ada. Dan bila seseorang itu boleh berada di keadaan begitu, maka dia kenal Allah. Tidak berdalil dengan Allah. Pasal? Sebab kita dah sebut alam tak ada. Tapi kita yakin benar Allah ada. Jadi kita kenal Allah mana? Kenal dengan apa? Kalau orang ni tadi, Salik ni tadi, dia kenal Allah pasal dia tengok kerusi meja, tengok kereta, lepas tu tengok langit bumi, kenal Allah. Sebab dalil. Ini dah dalil apa? Dalil semua tak ada. Tapi yakin tak? Boleh ke gitu? Boleh tak gitu? Apa pula tak bolehnya? Dijawab terus saya. Menunjukkan boleh. Kalau Allah buka hijab seseorang, dia boleh kenal Allah dengan Allah. Tu dia. Dia kenal Allah dengan Allahnya. Sebab nak tahu alam tak ada. Dia sebut sini. Dilihat makhluk itu, maka ia tiada. Nampak? Kita tulis bukan cakap ustaz ni. Dengar baik-baik. Cara majzub, segala makhluk itu terhijab daripada mereka itu. Makhluk tak nampak. Makhluk tak ada lagi dah nampak benda ni. Allah belum buat alam. Allah ada tak? Ada. Jadi seorang majzub ni, seorang yang dipilih Allah, hati dia duduk situ. Ini korek habis ni sampai situ. Nak kata boleh tak boleh? Tak boleh apa? Memang boleh. Nak kata tak ada orang begitu? Ada. Tuan-tuan pun boleh sampai. Tinggal lagi kita ni banyak melalui Salik. Gitu saja. Ada jalan di luar. Tapi sebenarnya jalan yang dalam tu ada orang yang Allah Ta'ala bukakan. Gitu. Jadi Tok Guru kita sebut daripada awal tu, kata syatani, maknanya beza besar. Beza orang jenis kenal Allah terus. Langsung tak kenal Allah ni. Maka kena kenal macam mana Allah tak ada. Tadi orang kenal Allah setelah mengenal Allah. Banyaklah terhijab. Walaupun akhirnya sampai juga. Gitu. Jadi orang yang menaik ni tadi namanya taraqi. Apa namanya, majzub ni alam ni tak nampak pada dia.
Terus kenal Allah. Itu. Dia kenal pencipta. Tak kenal makhluk ni. Gitu. Maka jauh perbezaan antara keduanya walaupun bersepakat. Takluk mencari Allah belaka. Tetapi keduanya bersalahan dari segi tahqiq, pengambilan wujud. Dan jauhlah perbezaan antara orang yang melihat dengan nur alam. Nur alam, dalil tadilah. Melihat kerusi meja, lihat kereta, lihat bangunan, lihat kasut, lihat kain. Kata dia itu orang yang dengan cahaya alam dia kenal Allah. Dan antara orang yang melihat dengan nur penciptanya, dia melihat Allah dengan nurullah sendiri. Dia kenal Allah dengan Allah. Araftu rabbi bi rabbi. Dia kenal Allah di ketika tak ada alam. Allah saja. Sebenarnya itulah pengenalan yang hakiki, tuan-tuan. Itulah pengenalan roh kita. Yang di ketika alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Waktu langit dan bumi belum buat, roh saja je. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Roh semua menjawab, bala, benar engkau lah Tuhanku. Jadi di situlah kedudukan hebatnya roh kita ni. Cuma roh kita sekarang ni dah berada dalam jasad tu saja. Tapi waktu itu dialog one by one dengan Allah Ta'ala. Itu. Dia kenal Allah je. Mana kenal dunia lagi? Tak masuk dalam dunia lagi. Tak masuk roh itu ke dalam jasad. Gitu. Dia kenal Allah saja. Orang yang salih itu tertutup, mahjub daripada Tuhannya sebab melihat kesannya. Jadi tadilah, Ustaz contoh. Kena tengok kerusi meja dulu, kena tengok kereta dulu, kena tengok kasut kain baju dulu, lepas tu kena tengok gunung ganang, langit bumi. Lepas tu baru sampai ke Allah. Nampak? Banyak hijab tak? Banyak sangat, berlapis-lapis dinding hijabnya. Ada pandangan masyarakat kata dia terhijabnya kita ni dengan Allah Ta'ala 70,000 hijab. Jangan main-main. Bila akhir balik je 70,000 hijab. Tapi dibuka sikit lah. Bila ajar anak tu sekolah agama, ajar kelas kafar, sebut tentang Tuhan itu, dia buka sikit-sikit daripada 70 tu. Maka baginya alam ini mewujud. Memanglah. Kita dah bincang tadi. Kursi meja wujud ada. Bukit Bukau ada, gunung ganang ada, kereta ada, baju ada, kasut ada. Itu wujud. Maka ia mengambil dalil dengan alam atas adanya Allah. Jelas tu, jelas sangat. Ada alam, wajib ada Allah. Gitu. Maka orang yang salik, yang majzub itu ialah mengenal hak Ta'ala, terangkat hijab bagi. Tapi kalau dah dia jalan salik-salik sampai tengah jalan, sampai dah ke Allah, itu makna salik majzub. Salik dah dibuka hijab, sampai juga kepada Allah. Maka tiada dilihat suatu selainnya. Jaga. Maknanya dia tak melihat dah benda lain, ya Allah je. Dia sampai dengan orang yang majrurat. Lalu ia mengambil dalil dengannya atas sekalian alam. Ini dia pandang Allah, dia yakin ada Allah, baru dia sedar ada alam. Allah buat rupanya alam ni. Tadi dia kenal Allah, itu orang majzub itu. Tapi bila dia salik, dia melihat alam ni, tapi setelah dia melihat Allah. Pandang yang satu kepada yang ramai. Tu madah pujangga. Pandang Allah, tapi dia tahu Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah berilmu, maka Allah buat alam ni. Dia pandang Allah je. Dan nampaklah. Tapi satu tadi dia pandang Allah saja. Alam pun tak nampak. Itu orang majzub yang original ni. Itu. Kita ni tak. Pandang yang ramai kepada yang satu. Tengok kerusi, tengok meja, tengok kereta, tengok baju, tengok kain, tengok kasut. Lepas tu tengok langit, lepas tengok bumi. Ini pandang yang ramai, akhirnya dapat yang satu. Dalam kitab, dalam istilah Arab, syuhudul wahdah fil kasrah, melihat yang satu
Allah Ta'ala, kita nampak seluruh alam. Satu, syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang kepada yang ramai ni, alam ni, kita pandang, pak, sampai kepada Allah. Namanya syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang ramai kepada yang satu. Boleh faham tak? Ada sambung sikit, madah pujangga. Kalam mau. Kalam tu kalam sufi sebenarnya. Baik, tiada suatu selain daripadanya. Lalu ia mengambil dalil dengannya atas alam ini. Ini wahdah. Syuhudu wahdah fi kasrah. Dan yang berdiri serta melihat dalil pada sekalian alam itu adalah mahjub daripada mata musyahadah. Diulang balik. Orang yang memandang kepada sebab dalil-dalil gitu gini masih terhijab lagi. Tapi kalau dah sampai dia kepada Allah, okeylah. Majzub juga tu. Sebab bila kita salik berjalan hati kita sampai ke peringkat sampai kepada Allah, menyaksikan musyahadahnya, muraqabahnya, maka disebut itu jazbah lah tu. Allah dah kuning, dia buka hijab. Sebab akhirnya seorang jazbah dengan seorang salik akan bertemu di satu titik yang sama. Bila orang salik ni dibuka hijab. Gitu. Orang yang majzub yang ambil dalil dengan dia itu dapat mengenali hak sebenar bagi ahlinya, iaitu dia terus mengenai Allah bersifat wajib wujud. Maka zat bagi zatnya, iaitu asal wujud setiap mawjud. Nanti bila dia dah sedar kepada Allah dalam keadaan alam ni tak ada lagi, tetapi dia mula kenal Allah dengan segala sifat kamalat. Kenal Allah qudrah, kenal Allah iradah, kenal Allah tu ilmu, kenal Allah tu sama, kenal Allah tu basar, kenal Allah tu kalam. Artinya Allah Ta'ala dengan segala sifat sempurna tu, hasil daripada sifat sempurna tu, ini alam ada. Hasil dia pandang satunya. Tapi kerana dia kenal sifat-sifat Allah tu, barulah ada alam. Nampak dia. Gitu. Jadi kesimpulannya Allah tu wajibul wujud. Dan Allah tu khalik, pencipta. Alam ni makhluk yang diciptakan. Maka sungguhnya wujudnya itu terlebih nyata daripada wujud alam. Mana lebih nyata? Sebelum ada alam, Allah ada dah. Jadi alam ni ada ke? Ada ke alam? Tak. Semasa Allah belum buat alam, alam ada ke? Tak ada. Tapi Allah dah ada dah. Mana nyata? Wujud alam ke wujud Allah? Kita je serabut. Kita je duk mikir alam ni hak ada depan mata kita. Tetapi sebenarnya Allah yang benar-benar wujud, wajibul wujud. Gitu. Sebab kata dia, wujud Allah tu terlebih nyata daripada wujud alam ini. Sebab wujud alam ni kemudian Allah kehendaki baru wujud. Nampak? Sebab tu alam ni kita tak kena wujud hakiki. Sebab tu Allah wujud mutlak, Allah wujud hakiki, Allah wujud wajibul wujud, wajib wujud. Alam mungkinul wujud. Tak boleh khabar alam ni wujud hakiki, tak boleh. Alam ni diwujudkan. Itu betul. Alam ni diwujudkan oleh qudrah, iradah, dikehendaki oleh kuasa dan kehendak Allah. Jadi istilah yang lebih tepat kita pakai, alam ni hanya sekadar diwujudkan. Yang sebenar-benar wujud apa dia? Zat Allah, sifat-sifat Allah. Itu yang sebenar-benar wujud. Qudrat Allah yang sebenar wujud. Iradah Allah yang sebenar wujud. Ilmu Allah yang sebenar wujud. Zat Allah tentu dah, sebab sifat-sifat itu berdiri pada zat. Makhluk diwujudkan sahaja. Dah ada. Ini ada alam sekarang, kita ni ada. Apakah berdiri sendiri? Tuan-tuan bayangkan kalau sekiranya Allah lepaskan kodrat dia, lepaskan iradat dia terhadap alam ni, apa jadi? Ghaibul wujud. Alam ni balik ke kosong, balik ke tak ada. Ini yang kekal ada ni dikekalkan oleh kodrat, iradat Allah Ta'ala. Sebab Allah cipta alam ni, kemudian dikekalkan alam ini. Itu namanya Rabb sebagai sifat Tuhan, ketuhanan.
Jadi sebab itu Tok Guru kita tegaskan ke sini, maka wujudnya Tuhan itu terlebih nyata daripada wujudnya alam ini, kerana Allah itu wajib wujud dan alam ini mungkinul wujud. Gitu. Kerana dikemaskan lagi, kerana Allah itu wajib wujud, maka Allah itu qadim. Allah dah ada dah, tidak pernah tiada. Alam dulu tak ada, sekarang baru ada. Nampak? Mana nyata wujud? Allah nyata wujudnya. Gitu. Kerana sungguhnya itulah yang difahami tentang wujud. Itu ilmu wujud yang kita kena faham baik-baik. Maka ditanggung ke atasnya menjadi dalil bagi mawujud alam yang baru. Setelah kita tahu Allah tu wujud, Dia pencipta, maka ini baru ada alam dengan kehendaknya. Baik. Tiada dipahami di dalam wujud Subhanahu wa taala melainkan bahawa ia wujud mutlak. Tak ada sebut tadi. Tak isyarah dah. Tiada muqayyid. Apa makna tidak ada berkait dengan apa-apa. Tidak ada kaitnya Allah Taala dengan wujud sesuatu. Kan dia bukan diwujudkan, tak. Sebab itu digelar wujud mutlak, wujud hakiki, wujud wajibul wujud. 3 namanya. Wujud mutlak, wujud hakiki, wujud wajibul wujud. Alam wujud harus dan diwujudkan. 2. Bagi alam 2. Alam ni diwujudkan. Alam ini mungkin wujud. Apa maksud mungkin? Bila Allah kehendaki saja wujud. Gitu. Dan demikian mewajibkan kamal, sempurna pada setiap sudut. Jadi zat Allah Ta'ala itu sempurna, tidak berkait dengan apa-apa. Dan barang yang lazim bersifatnya dengan segala kamalat, selepas kamalat segala sifatnya itu zahir segala kesannya. Jadi dengan sifat qudrat, iradat, zahir kesan iradat qudrat. Apa dia? Alam ni. Adanya alam. Adanya alam ini kesan daripada sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala. Hak asalnya 3. Qudrat, iradat, ilmu. 3. Kalau Allah tak ada qudrat, tak akan buat gunung segagau itu. Kalau Allah tak ada iradat, tak akan buat. Kalau tak ada kendaki. Kalau Allah bodoh lagi, tak kerti buat benda. Wajib 3 sifat asas. Kata dia, setelah ada sifat kamalat itu, segala sifat demikian wujud yang kemudiannya dikenali sebagai segala perbuatannya. Segala yang berlaku dalam alam, perbuatan Allah Ta'ala. Selaku yang berlaku dalam alam ni memberi bekas sifat-sifat Allah Ta'ala, qudrat dan iradat. Dan disabitkan pekerjaan baharu alam ini daripada wujud asalnya, iaitu mengadakan makhluk ini dengan kemurahan al-haq, dengan kemurahan Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah buat alam dan kelebihannya dan zahirnya makhluk itu daripada kesan, daripada sifatnya dan perbuatannya. Itu apa? Zahir alam. Maka jelas sangatlah tu. Jelas sangat kewujudan Allah Ta'ala, jelas sangat. Orang yang majzub mengambil dalil terus kepada Allah, untuk berdalil kepada alam. Baik. Wal istidlalu alaihi min adami wusuli ilahi. Dia kata, siapa mengambil dalil tentang dengan alam, tak sampai ke Allah. Bila dah sampai ke Allah tu, dia tak berdalil dah. Tapi dalam perjalanan tadi Ustaz sebut tadi, baru jumpa kerusi, baru jumpa tukang kayu, baru jumpa bangunan, baru fikir ke tukang, baru jumpa kereta, fikir kilang kereta, tu sampai ke Allah, terijak aja. Gitu. Sampai suatu itu tiada memerlukan dalil sebab telah nyata kepadanya. Maka kenapa ia perlu mengambil dalil? Kalau orang dah sampai kepadanya, tak payah dalil dah. Tak dalil dah. Tadi nak dalil apa Ustaz tanya? Kalau alam tak ada, Allah tak ada. Tak ada dalil je. Dalil mana alam tak ada. Gitu. Dan kata Syekh Lataiful Manan, pengarang kitab Lataiful Manan, ketahuilah bahawa dalil itu hanya ia berdiri pada menuntut hak Ta'ala, bukan bagi melihatnya.
Kerana orang yang dah melihat, orang dah sampai, dah terasa Allah ada, tak perlu dalil lagi dah. Sebab dah dilihatnya. Tiada memerlukan dalil. Maknanya orang yang musyahadah, menyaksikan adanya Allah, tidak perlukan dalil. Orang yang dah muraqabah dan mengintai-intai kewujudan Allah Ta'ala, tak perlu pada dalil dah. Gitu. Maka makrifah itu dengan iktibar menyampaikan segala jalan kepada makrifah itu adalah merupakan kasbiyah, usaha je lah. Usaha dan ikhtiar kita mengaji sifat 20, usaha dan ikhtiar kita berzikir, usaha dan ikhtiar kita suluk, itu usaha dan ikhtiar kita. Kepada kesudahan sebagai yang mesti diterima secara daruri. Dan apabila di antara alam, ada di antara alam itu sebab terangnya, tiada diperlukan dalil. Orang yang dah kenal Allah Ta'ala, tidak perlu dah kepada dalil. Dia dah rasa Allah ada. Duduk dalam perasaan dia dah adanya Allah. Tidak perlu, oh ada kayu ni, ada tukang buat, tak payah baca kayu tadi. Maka apalagi pencipta lebih tidak memerlukan pada sekalian alam. Dan kata Syekh yang paling mengherankan, adakah alam ini menyampaikan kepadanya? Syekh khabar, pelik dia, kenapa alam ni menyampaikan? Tak ada alam, tak payah, boleh sampai kepada Allah. Gitu. Jadi heran aku, kata dia. Gitu. Itulah perbezaan dua golongan. Satu golongan ahli jazbah, satu golongan yang salik, akan sampai ke peringkat salik jazbah Allah kurnia. Gitulah. Gitu. Jadi bagi orang yang sampai kepada Allah, dia terasa Allah ada. Orang nak berdalil depan dia, payah ada dalil tadi, Allah dah ada dah. Alam tak ada, Allah ada dah. Payah dalil ni, buat apa? Gitu. Tapi peringkat kita tak apalah. Kita orang saliklah dulu, insya-Allah. Sebab dalam mengenai Allah tu dua. Satu nas terus, satu akal dulu. Jadi itu pun khilaf. Kata Abu Hasan Asy'ari, makrifah dengan dalil Quran dan hadis. Kata Abu Mansur Maturidi, tak, makrifah dengan akal. Tak apa dah tu. Sebab kalau kita tengok sejarah pun, Nabi Allah Ibrahim pun, Ibrahim kan, mula tengok matahari, oh Tuhan, petang hilang, bukan Tuhan lah kalau gitu. Tengok mak bulan purnama cantik, pakai tu hilang, aduh, bukan Tuhan ni. Akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi, jadi patut dibuat kesimpulan, tidak jadi, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, semua dah bukan Tuhan, tapi pencipta kepada segala-gala itulah Tuhan. Itu dia kata, inni wajjahtu, aku hadapkan hati aku kepada wajhiya lilladzi, kepada wajah, kepada zat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nampak? Artinya kalau kita tengok pada metod Quran tu, maknanya Nabi Allah Ibrahim melalui akal dulu, nampak? Melalui dia. Tak jumpa Tuhan lagi, baru jumpa bulan. Baru jumpa matahari. Akhirnya dia kesimpulan, bulan pun bukan, matahari pun bukan, langit pun bukan, bumi pun bukan, tapi pencipta itu semualah yang dikatakan Tuhan. Wajah tu aku hadapkan hatiku kepada wajhi alladzi, kepada satu zat, pada satu muka, iaitu yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan matahari, bulan dan bintang seluruhnya. Gitu. Jadi kalau kita tengok jalan tu, Nabi Allah Ibrahim pun salik juga. Tidak juga terus kan. Tapi tak kita bahas ni, ada orang yang Allah kurnia terus. Gitu. Wallahu a'lam. Tu pembahasan kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.